Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Apapun sebelum kita teruskan dengan kisah yang seterusnya, saya ingin minta ampun, minta maaf kalau membuatkan anda tertunggu-tunggu kisah yang seterusnya. Dan satu lagi saya mengucapkan tahniah kepada anda semua yang telah menjalankan tanggungjawab turun undi untuk mengundi ya, sama-sama supaya tanah kita ni tidak dijahanamkan oleh mana-mana anasir luar. Dan alhamdulillah apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Macam itulah kisahnya. Apa pun saya ucapkan tahniah lagi kepada anda semua yang bekerjasama. Saya sebab pasal dekat Perak ni tak ada undi. Kalau tidak saya bertunggu juga ni. Kan? Lain macam aura dia. Baiklah, kita tak nak ngoncet terlalu panjang lagi. Kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya untuk himpunan kisah mistik. Nama sebenar saya Azli bin Mahat, tetapi orang kampung lebih kenal saya dengan panggilan Zali. Umur saya 33 tahun dan masih lagi belum berumah tangga. Saya ni tinggal di Kampung Bahagia, Teluk Intan, Perak. Kerja sepenuh masa saya ialah kelindan lori sawit di kampung. Tetapi untuk pengetahuan anda semua, saya bukanlah buat satu kerja sahaja. Kalau ada kerja lain pun, semua saya akan rembat janji masyur. Antara kerja-kerja sampingan yang saya buat di kampung termasuklah jadi peraih buah-buahan, berniaga di pasar malam, tolong kawan berniaga di kedai bandel dan pelbagai lagi. Tapi bagi saya semua kerja itu langsung tidak mencabar. Yang betul-betul mencabar dan ada thrill ialah kerja gali kubur dan membawa jenazah. Ini serius, memang serius. Ini bukanlah cerita tipu atau rekaan. Ini cerita betul-betul. Kalau tak percaya, marilah saya ceritakan pada anda semua. Dan kisah ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lepas. Masa tu, saya ikut salah seorang kawan di kampung saya untuk pergi ambil jenazah di Hospital Kelang untuk dibawa pulang ke kampung. Nama kawan saya itu Ismail dan kami memanggilnya Mail sahaja. Dan beginilah ceritanya. Hari itu sewaktu kami membawa jenazah, kami tersentak bila terdengar bunyi ketukan yang kuat dari arah belakang van. Tum, tum, tum. Bunyi tersebut saling tak tumpah seperti orang yang sedang mengetuk pintu bertalu-talu. Saya dan Mail berpandangan sesama sendiri. Saya rasa tak sedap hati. Fikiran mula merawang memikirkan dari mana pula datangnya bunyi tersebut. Naluri saya kuat mengatakan yang bunyi tersebut datangnya dari keranda yang berisi jenazah di belakang. Dalam hati timbul rasa menyesal kerana sanggup menemankan Mail pada hari ini. Kalaulah saya tahu macam ni jadinya, sumpah saya tak akan temankan dia untuk ambil jenazah. Baik saya duduk di rumah saja. Bunyi ketukan tersebut masih lagi menghantui. Walaupun ianya kedengaran sekali-sekala, namun tetap menyentap jantung kami berdua. Ikutkan rasa hati, nak saja saya melompat keluar dari van yang sedang bergerak ketika ini. Saya lebih rela balik tahan teksi ataupun tumpang lori sayur daripada menghadapi situasi yang menakutkan seperti ini. Memanglah selama ni orang kampung labelkan saya ni sebagai hati kering, tapi itu bab lain. Itu kalau bab-bab orang nak cari pasal atau sengaja nak kasih panas lain. Saya ni pula memang jenis yang pantang dicabar. Laju aja saya akan haruk semua. Memang tak fikir apa dah. Tetapi apa yang saya hadap kali ini bukanlah something ataupun gangster, tetapi sekujur jenazah yang sudah siap dibaluti kain kafan dan letaknya pula di dalam van yang saya naiki ketika ini. Jadi, saya nak buat macam mana sekarang ni? Saya betul-betul dah mati akal. Saya lihat Mail pun 2 kali 5 macam saya.
Tangannya menggigil memaut steering. Itu tak campur lagi dengan raut wajahnya yang pucat lesi seperti orang yang baru lepas keluar dari peti sejuk. Silap hari bulan, kalau toreh, mesti tak keluar darah punya. Sedang saya berpeluh dan mengelamun itu, tiba-tiba kedengaran bunyi seperti orang yang sedang mendengkur pula muncul dari arah belakang. Saya dan Mail memasang telinga. Masing-masing diam, tidak berani bersuara. Senyap sunyi, tidak berkata apa. Memang sah, bunyi tersebut datangnya dari arah belakang kami. Jantung saya bagaikan disentap keluar dari tubuh. Manakan tidak? Tadi bunyi orang mengetuk papan, sekarang ni bunyi orang berdengkur pula. Lepas ni tak tahulah bunyi apa pula yang keluar. Sekali lagi saya menggigil ketakutan. Hati mula berbelah bahagi, sama ada ingin menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi ataupun sebaliknya. Saya terasa seperti ada orang lain dalam van kami dan dia sedang memerhatikan kami dari belakang. Alahai, suspensnya saya pada waktu tu tak boleh nak diceritakan. Rasa cuak dan cemas mula bersarang di fikiran. Lantas saya cuma membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun saya tahu apa yang saya baca, tetapi semuanya berterabur dan tunggang langgang. Sumpah, saya betul-betul takut. Seumur hidup saya, rasanya tak pernah saya hadapi situasi yang menyeramkan seperti ini. Macam-macam rupa makhluk terbayang di fikiran saya, dan bila-bila masa sahaja ianya akan menjelma di hadapan mata. Paling saya suspend kalau ianya mencengahkan muka ataupun pegang leher saya daripada arah belakang. Saya toleh keluar tingkap, tapi tak nampak satu kelibat kenderaan pun yang lalu, melainkan suasana persekitaran malam yang gelap gelita. Saya makin tidak tentu arah. Rasa macam nak terjun dah daripada van. Bunyi dengkuran dan ketukan yang berselang-seli dari arah keranda di belakang cukup merimaskan halwa telinga saya dan Mail. Fikiran saya buntu, tak tahu apa yang ingin dilakukan pada waktu itu. Saya lihat Mail juga begitu. Dia menoleh ke arah saya dengan muka yang pucat lesi. Saya pasti dia ingin menyatakan sesuatu, namun setiap kata-kata tidak terkeluar dari mulutnya. Mail seperti mahu saya faham sendiri apa yang saya dengar itu. Jangan buka mulut dan janganlah tanya dia. Hampir 5 minit berlalu, barulah bunyi yang menggerunkan itu tidak kedengaran lagi. Saya dan Mail menarik nafas panjang, tanda kelegaan. Perlahan-lahan saya memberanikan diri mengintai ke belakang untuk melihat keadaan jenazah. Pelik. Saya lihat keranda yang mengisi jenazah terletak kemas seperti di awal tadi. Saya mengerutkan dahi keheranan. Otak mula berfikir, dari mana pula datangnya bunyi aneh yang kami dengar sebentar tadi. Saya mencuit Mail dan memberitahunya agar berhenti di mana-mana lokasi berdekatan agar kami dapat memeriksa keadaan jenazah. Mail setuju. Dia pun rasa tak tenteram. Tak tenteram nak memandu dalam keadaan yang macam tu. Van yang dipandu Mail mula diperlahankan dan kemudian masuk ke perkarangan sebuah masjid di daerah Sabah Bernam, Selangor. Masjid tersebut sudah gelap gelita. Mungkin kerana jemaahnya sudah pun pulang ke rumah, memandangkan ketika itu sudah hampir tengah malam. Tetapi kami ini bernasib baik kerana lampu di perkarangan masjid dan kawasan tempat letak kenderaan masih lagi terpasang, sekaligus memudahkan kerja kami untuk memeriksa apa yang patut. Lantas, saya dan Mail bergegas membuka pintu belakang van untuk memeriksa keadaan jenazah. Dengan penuh berhati-hati saya membuka papan keranda. Perasaan ketika itu memang tak mampu nak saya gambarkan. Semuanya bercampur baur. Saya tidak nafikan perasaan takut masih lagi menyelubungi diri. Dimulakan dengan lafaz suci, Bismillahirrahmanirrahim. Saya angkat papan yang menutupi jenazah. Mata saya terus tertumpu ke arah jasad yang berada di dalamnya. Saya periksa dan teliti setiap inci jasad yang sedang terbujur kaku dibaluti kain kafan itu. Semuanya dalam keadaan elok tanpa sebarang cacat celah. Saya menggaru-garu kepala yang tidak gatal. Mail yang keheranan memandang saya, turut terjengah-jengah mengintai dari belakang.
Dia juga mahu tahu kalau ada perkara pelik berlaku pada jenazah yang kami bawa tu. Tetapi jenazah elok saja, sama macam ketika diambil dari hospital. Tak ada pun hal pelik ataupun perubahan pada jenazah. Saya tutup kembali papan keranda dan mengarahkan Mail untuk meneruskan pemanduan. Saya mengurut dada dan mengembus nafas lega. Nasib baiklah keadaan jenazah semuanya dalam keadaan baik. Kalau tak, apa pula alasan nak bagi nanti jika ditanya oleh ahli keluarga arwah? Takkanlah saya nak bagi tahu pasal apa yang berlaku sepanjang perjalanan tadi. Tentu jatuh pula air muka keluarga arwah. Itu pun kalau mereka percaya. Kalau tak, mesti mereka kata yang saya sengaja mereka-rekakan cerita. Baik, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, dijemput, sila-silalah like sekiranya channel ini kena dengan selera anda. Semoga dapat like dan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Semoga supaya channel ini dapat lagi berkembang jauh, insyaAllah, dan memberi manfaat daripada kisah-kisah yang saya bacakan. Semoga mendapat teladan-teladan yang baik, insyaAllah. Baik, kita teruskan. Mail menyambung pemanduan dengan perlahan dan penuh berhati-hati. Maklumlah, keadaan jalan raya Teluk Intan ke Kelang ini bukanlah elok sangat. Ada yang berlubang, beralun dan bermacam-macam lagi. Lagipun bukan setakat kenderaan ringan sahaja, malah segala jenis lori, trailer, bas dan kenderaan berat pun semua menggunakan jalan ini untuk laluan pintas ke Kelang dan Kuala Lumpur. Jadi, faham je lah. Nasib baiklah Mail ni agak expert. Kalau tak boleh jahanam juga. Kalau tak, ayat disambung. Kalau tak, boleh jahanam juga van yang kami gunakan ni. Asyik terlanggar lubang saja. Sila-sila boleh rosak di tengah jalan. Kami berdua juga tidak perlu terburu-buru kerana mengikut kata keluarga arwah. Jenazah akan dikebumikan pada pagi esok kerana ada di antara anak-anak serta ahli keluarga arwah yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Saya kerling melihat jam di tangan. Nampaknya sudah hampir pukul 11 malam. Kalau tak ada sebarang aral melintang, lebih kurang 2 jam lagi sampailah kami ke destinasi. Saya menoleh ke keranda di belakang. Alhamdulillah, bunyi-bunyian menakutkan yang mengganggu perjalanan kami sebentar tadi sudah tidak kedengaran lagi. Bagi menghilangkan rasa sunyi, saya berbual dengan Mail. Topik perbualan kami banyak berkisar pada arwah. Saya bertanya padanya kalau dia mengenali arwah. Mengikut kata Mail, arwah meninggal dunia kerana terlantar sakit akibat ketumbuhan yang terdapat dalam badannya. Ketumbuhan yang bagaimana tidak pula diketahuinya kerana dia pun hanya mendengar cerita daripada orang kampung. Jarak usia kami dengan arwah pun terlalu jauh beza. Rasanya arwah hampir sebaya dengan ayah saya. Sebab itulah saya tak seberapa tahu sangat cerita dan latar belakang dirinya. Cerita Mail lagi. Sebelum ini arwah itu bekerja di Banting, Selangor. Namun setelah sakit, dia pulang semula ke kampung. Dah jenuh ahli keluarganya bawa pergi berubat, namun masih lagi tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda untuk sembuh. Lalu mereka ni sepakat mengambil keputusan untuk membawa arwah ke hospital. Hampir seminggu terlantar di hospital. Akhirnya kesihatan arwah beransur pulih. Arwah kembali menyambung tugasnya seperti biasa. Namun tanpa diduga, ketika sedang bekerja, tak semena-mena arwah ni jatuh dan tidak sedarkan diri. Sekali lagi arwah dimasukkan ke hospital dan keadaannya kali ini nampak agak serius. Nak dijadikan cerita, setelah hampir seminggu ditahan di wad, arwah akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi hari ini saya dan Mail telah ditugaskan oleh ahli keluarganya untuk membawa pulang jenazah arwah ni dari Hospital Besar Kelang ke Sitiawan Perak untuk dikebumikan. Bagi saya dan Mail, tugasan tersebut bukanlah satu masalah. Sebelum ni pun, jika ada kematian di kampung, kami memang kerap membantu apa yang patut. Jadi tugas yang diberikan oleh keluarga arwah ini bukanlah sesuatu yang membebankan. Kenderaan yang kami naiki sudah melepasi jambatan yang menghubungkan sempadan Selangor dan Perak. Saya toleh sekali lagi jam di tangan. Sudah hampir pukul 12.30 malam. Mungkin dalam 1 jam atau 1 jam setengah lagi kami boleh sampai ke kampung. Alhamdulillah. Kejadian yang menyeramkan sebentar tadi nampaknya tidak berulang lagi. Saya sudah mampu bergelak ketawa bersama Mail.
Kenderaan juga sudah banyak bertali arus memenuhi jalan raya. Secara tak langsung, ianya mampu meredakan sedikit ketakutan yang kami alami sebentar tadi. Setengah jam berlalu, kenderaan yang kami naiki sudah menyusun masuk ke jalan Menghala Teluk Intan. Saya mengingatkan Mail agar tidak menceritakan kejadian tadi kepada keluarga arwah atau sesiapa juga. Saya tidak mahu mengaibkan sesiapa. Kalau dicerita nanti, bermacam-macam andaian dan tokok tambah yang bukan-bukan akan berlaku. Apa yang terjadi, biarlah kami berdua simpan sebagai pengalaman. Mail mengangguk-anggukkan kepala, bersetuju dengan apa yang saya perkatakan. Bak kata pepatah, biar pecah di perut, tetapi jangan sesekali pecah di mulut. Sebaik saja kenderaan kami membelok masuk ke arah jambatan yang menghala ke lumut, tiba-tiba kelihatan seorang lelaki berdiri di tepi jalan sambil menahan van yang kami naiki. Tersentak saya dan Mail dibuatnya. Fikir saya, lelaki tersebut pastinya bukan seorang yang waras, sebab mustahil orang yang sihat akan fikirannya akan menahan van yang membawa jenazah tengah-tengah malam pula tu. Belum pun sempat saya mengucapkan sepatah kata, saya lihat Mail sudah memperlahankan kenderaan dan berhenti betul-betul bersebelahan lelaki tersebut. Waktu itu saya sudah tak boleh nak kata apa lagi, sedangkan sebenarnya saya nak beritahu Mail supaya jangan terus berhenti. Tengoklah dulu, mungkin lelaki tu gila, mungkin juga nak merompak ataupun perdayakan kita. Sekarang ni macam-macam cara orang nak menipu dan merompak. Saya menurunkan tingkap dan terus memberi salam. Lelaki tersebut bagaimanapun tidak mengendahkan salam yang saya beri. Malah anak matanya memandang tepat ke arah saya dengan riak muka yang cukup sugul dan bermasalah. Saya perhatikannya dari atas ke bawah. Saya tengok dia memakai pakaian seragam berwarna kelabu dan berseluar hitam. Di kanan poket bajunya tertera nama syarikat tempatnya bekerja, tapi saya tak dapat membacanya kerana suasana yang agak gelap. Saya bertanya kepadanya, kalau dia memerlukan sebarang pertolongan ataupun ingin bertanya arah jalan. Namun dia masih lagi tunduk membisu tanpa sebarang kata. Saya toleh ke arah Mail. Nampaknya Mail juga terpinga-pinga dan keliru dengan tindak tanduk lelaki tersebut. Sudahlah, tahan kenderaan bawa jenazah malam-malam buta. Lepas tu bila ditanya, sepatah pun dia tak jawab. Tak akan pelik macam tu. Fikiran saya kuat mengatakan yang lelaki ini tidak waras ataupun ada wayar rosak di kepalanya. Dan ketika Mail bersedia ingin menyambung perjalanan, tiba-tiba, saya tak nak balik. Tolonglah. Jangan hantar saya balik. Tolonglah, kata lelaki tersebut dengan nada yang merayu. Saya tergamam bercampur hairan. Dalam hati saya berfikir, bila masa pula kami nak menumpangkannya balik, sedangkan kami sendiri tak tahu ke mana dia nak pergi. Saya dan Mail berpandangan sesama sendiri. Pelik sungguh saya dengan gelagat lelaki ni. Bila masa pula saya nak bawa Encik balik ni? Kami ni berhenti ni pun sebab nak tahu kenapa yang Encik tahan kenderaan kami, kata lagi sambil mengerutkan dahi. Lelaki tersebut mengangkat mukanya sambil menjengahkan lehernya meninjau ke arah dalam kenderaan yang kami naiki. Saya semakin hairan. Itu Encik dah bawa saya tu. Turunkanlah saya. Saya tak nak balik. Tolonglah, jawab lelaki tersebut sambil menudingkan jari ke arah keranda di belakang. Saya tergamam. Serta-merta jantung saya terasa terhenti berdegup. Lemah longlai rasanya seluruh anggota badan saya ketika itu. Manakan tidak, sudahlah dia berada di sebelah saya. Sambil menudingkan jari ke arah keranda itu, matanya memandang ke arah saya. Fikiran saya terus rasa kosong, blank. Tak tahu apa nak buat. Terasa macam waktu itu terhenti seketika. Dalam keadaan terkejut itu, tanpa saya sedari, Mail sudah pun menekan pedal minyak kenderaan dan memecut pergi. Sepanjang perjalanan ke rumah keluarga arwah, tubuh saya ni menggeletar ketakutan. Saya lihat Mail juga begitu. Dari riak wajah dan cara pemanduannya, saya tahu yang dia tidak sabar untuk sampai ke rumah keluarga arwah. Kami langsung tak berbual. Lidah jadi keluh. Fikiran melayang memikirkan kejadian yang baru berlaku sebentar tadi. Wajah lelaki tadi terbayang-bayang di hadapan mata. Alhamdulillah. Tidak sampai 1 jam, kenderaan yang dipandu akhirnya sampai di pekarangan rumah arwah.
Beberapa orang tetamu dan ahli keluarganya yang sedang menunggu bergegas ke arah kenderaan kami untuk menyambut kepulangan jenazah. Ketika mereka sedang menguruskan jenazah untuk dibawa masuk ke rumah, tiba-tiba saya terdengar nama saya dipanggil. Saya menoleh ke arah kenderaan. Kelihatan Mail melambai-lambai tangan menyuruh saya segera datang. Sebaik saja saya mendekatinya, Mail menyerahkan sebuah bungkusan plastik. Berkerut dahi saya ketika itulah. Saya tahu bungkusan tersebut berisi barang-barang milik arwah ketika di hospital dan saya mesti menyerahkannya kepada ahli keluarganya. Saya tanya, kenapa serahkan bungkusan itu kepada saya? Dia serahkan pun boleh. Namun Mail bersungguh-sungguh mengarahkan saya untuk membuka dan melihat isi kandungan bungkusan tersebut. Saya yang heran dengan sikap Mail itu sekadar menurut sahaja kemahuannya. Alangkah terkejutnya saya apabila menyaksikan isi kandungan beg tersebut. Sumpah, saya tergamam, kelu lidah saya untuk berkata-kata. Saya belek pakaian yang berada di dalam beg plastik tersebut. Memang sah. Itulah pakaian seragam yang saya lihat dipakai lelaki yang menahan van kami sebentar tadi. Saya pandang wajah Mail. Saya lihat dia juga diam tanpa mampu mengungkapkan sebarang kata. Tiba-tiba sahaja badan saya panas seperti rasa nak demam. Saya terfikir, adakah lelaki yang menahan van kami tadi adalah jelmaan arwah? Dengan lafaz bismillah, Alimi menghidupkan enjin van jenazah yang dipandunya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakan arwah dan kaki tangan hospital yang berada di perkarangan bilik mayat di situ, dia pun memulakan perjalanannya. Perlahan-lahan van berkenaan keluar dari kawasan hospital Kuala Lumpur menuju ke Jalan Pahang. Alimi memandu dengan penuh berhati-hati. Rakannya Hanif yang duduk di sebelahnya kelihatan sedang sibuk memasang tali pinggang keledar. Alimi tersenyum, lantas menoleh pada jam yang tertera di dalam kenderaannya. Baru pukul 5.30 petang. Masih awal lagi ni, bisik hati kecilnya. Hampir 1 jam meredah kesesakan di ibu kota. Akhirnya kenderaan tersebut berjaya masuk ke lebuh raya utara selatan. Alimi dan Hanif menarik nafas lega. Nasib baiklah urusan di hospital tadi selesai dengan cepat. Kalau tidak, pasti sekarang ni masih lagi tersangkut dan melekat dalam kesesakan lalu lintas. Tambahan pula sekarang ini adalah waktu orang balik kerja. Lagilah azab dibuatnya. Bukan apa, mereka ni datang ke KL pun sebab ada urusan menuntut jenazah untuk dibawa pulang ke kampung. Jika tidak, balik lewat pun tak mengapa. Kau kenal tak arwah yang meninggal dunia ni? Tanya Hanif seraya memandang ke arah rakannya ketika itu. Alimi tercengang keheranan. Dia berasa pelik kenapa yang tiba-tiba Hanif mengutarakan soalan demikian kepadanya. Dia menggeleng kepala sambil mengangkat kedua-dua bahunya tanda tidak mengenali arwah. Hanif tersenyum sumbing. Aku kenal sangat dengan arwah ni, Mi. Dia ni baik sungguh. Dulu, sebelum berhijrah ke KL, dia kerja bawa lori sawit dengan pakcik aku. Masa itulah aku kenal dengan dia, jelas Hanif sambil sesekali matanya memandang keluar tingkap. Alimi mengangguk-angguk sambil tangannya memaut erat steering yang dipegangnya ketika itu. Arwah ni juga ringan tulang, pantang ada kematian, kenduri kendara, gotong royong kat kampung lah. Dialah orang pertama yang akan sampai. Aku memang respect betul dekat arwah ni, Mi. Cerita Hanif panjang lebar. Harap-harap semua kebaikan yang dia buat kat dunia selama ni dapat ganjaran yang setimpal daripada Allah SWT. Sambungnya lagi. Alimi tersenyum mendengar cerita kawannya itu. Ya, memang betul. Dia memang mengakui kata-kata Hanif itu. Walaupun tidak mengenali rapat arwah, tetapi dia selalu mendengar cerita tentang kebaikan arwah di kampung. Tidak pernah sekalipun dia dengar cerita yang buruk-buruk ataupun orang mengata tentang arwah. Keadaan jalan raya yang lengang pada petang itu agak memudahkan pemanduan Alimi. Kalau keadaan begini berterusan, tidak mustahil yang mereka ni boleh sampai awal ke rumah keluarga arwah di Malim Nawar, Perak. Sesekali Alimi menoleh ke arah cermin sisi kenderaannya melihat keadaan jenazah di belakang. Alhamdulillah, masih dalam keadaan baik seperti di awal perjalanan tadi. Arwah ni, dia meninggal sebab sakit apa?
Tanya Alimi kepada Hanif yang dilihatnya sedang tadi asyik membelek telefon bimbitnya. Entahlah, tak pasti pula aku. Tapi aku dengar dia orang cakap sebab sesak nafas. Lepas tu keluarga dia ni bawalah ke hospital Ipoh. Tapi bila sampai kat sana, arwah ni dah nazak. Dia orang rujuk kat Hospital Besar Kuala Lumpur pula. Jawab Hanif bersungguh. Keadaan jalan raya ketika itu amat lengang. Pelik. Selalunya waktu kemuncak begini memang cukup menyesakkan. Apatah lagi waktu orang balik daripada kerja. Hanif arif sangat dengan keadaan jalan raya di sepanjang lebuh raya utara selatan menuju ke utara ni. Tambah pula ramai warga kota yang bermastautin di Bandar Bukit Beruntung, Sungai Buaya, Rawang dan sebagainya. Tetapi petang ini dia betul-betul pelik kerana hanya sesekali sahaja kenderaan yang memintasnya. Itu pun boleh dibilang dengan jari. Pemanduannya begitu lancar sekali. Bila yang arwah ni nak dikebumikan? Tanya Alimi perlahan, sekaligus mengejutkan Hanif yang sedang asyik mengelamun. Entahlah, tapi setahu aku, abang ni kata nak kebumikan pagi esok. Sebab kalau nak kebumikan malam ni takut tak sempat pula. Jawab Hanif sambil mengerling jam di tangannya. Oh, kalau macam tu tak payahlah kita rushing sangat. Kita bawa slow dan steady je lah. Bukan kita nak kerja apa pun kan? Kata Alimi sambil matanya liar memandang cermin sisi di kiri kanannya. Hanif mengangguk. Memang benar apa yang diperkatakan oleh sahabatnya itu. Buat apa nak pecut laju-laju? Bukannya jenazah nak dikebumikan pada malam tu juga. Baik bawa perlahan dan berhati-hati. Janji dapat sampai ke destinasi. Dalam pada berbual itu, sedar tak sedar, kenderaan mereka sudah pun melepasi hentian rehat Tanjung Malim. Hanif memandang keluar tingkap. Keadaan jalan raya cukup lengang. Walaupun hari sudah merangkak senja, namun cuaca masih lagi terang, seolah-olah matahari belum bersedia untuk melabuhkan tirainya. Tadi abang dengan kakak arwah ada ikut kita sekali kan? Mana pula ada orang ni? Langsung tak nampak batang hidung pun. Ke dia orang ni dah lama potong van kita ni? Hanif mengangkat bahu sambil matanya meninjau-ninjau ke arah cermin sisi di sebelah kirinya. Entahlah. Tadi dia bertolak sekali dengan kita masa keluar dari hospital. Entah-entah dia orang ni ada singgah berhenti atau makan kat mana-mana tak. Lagipun dia orang ni bawa seorang satu kereta dengan keluarga masing-masing. Adalah tu menyinggah mana-mana tu. Nak kata potong van kita ni tak perasan pula aku. Jawab Hanif sambil membetulkan duduknya. Akhirnya kenderaan yang mereka naiki masuk ke persimpangan Gopeng dan seterusnya menuju ke rumah arwah di Malim Nawar. Alhamdulillah, keadaan jalan raya yang tidak sibuk membuatkan mereka berjaya sampai awal ke destinasi. Ramai ahli keluarga, sanak saudara dan jiran tetangga arwah sudah siap sedia menunggu. Alimi mematikan enjin kenderaan. Bertungkus lumus mereka membantu membawa masuk jenazah arwah ke dalam rumah. Setelah menyerahkan barang-barang peribadi arwah kepada ahli keluarganya, Alimi dan Hanif duduk bersembang bersama beberapa orang tetamu di beranda hadapan. Tadi pukul berapa? Betul lah dari Kuala Lumpur? Tanya Pak Manaf yang merupakan Bilal di kampung mereka. Hanif tersenyum sambil menjeling ke arah Alimi yang sedang khusyuk mengelak peluh dengan tuala good morning di sekitar tengkuk dan lehernya. Kami bertolak tadi lebih kurang pukul 5.30 petang. Tapi nasib baiklah jalan tak sesak sangat. Lancar je sampai ke kampung. Jawab Hanif tanpa berselindung. Pak Manaf dan beberapa orang lain yang berada di situ terkejut keheranan. Malah ada yang mengerutkan dahi sambil melihat jam di tangan masing-masing. Biar betul korang berdua ni. Takkan korang bertolak pukul 5.30 dari Kuala Lumpur? Sekarang ni dah boleh sampai. Kalau ikutkan sekarang ni waktu maghrib pun tak masuk lagi. 2 jam je ke korang bawa jenazah ni? Tak percayalah aku, kata Pak Manaf sambil membelek-belek jam di tangannya dengan muka yang sedikit berkerut. Hanif dan Alimi berpandangan sesama sendiri. Mereka berdua juga tidak menyangka rupa-rupanya ketika itu waktu maghrib pun belum lagi masuk. Mati-mati mereka mengingatkan dah lepas waktu isyak. Memang kedua-dua sahabat itu tak perasan langsung kerana sepanjang perjalanan tadi mereka banyak berbual sehingga kan tidak terlintas untuk menjeling jam di tangan. Korang ni salah tengok jarum jam kot. Entah-entah korang bertolak pukul 3.30 tapi sangka pukul 5.30.
Mustahil lah dari KL ke Malim Nawar boleh bawa 2 jam je. Kalau Ferrari tu lain lah. Ini van jenazah tahu. Gurau Pak Manaf lagi sambil diiringi gelak ketawa beberapa orang lain yang berada di situ. Hanif dan Alimi sekadar tersengih kelat. Dia sendiri tak mampu untuk memberikan sebarang alasan kerana apa yang diperkatakan oleh Pak Manaf itu adalah benar. Memang mustahil boleh sampai begitu cepat. Betul kan kita bergerak dari hospital tadi 5:30 petang? Bisik Hanif perlahan di telinga sahabatnya itu. Alimi mengangguk-anggukkan kepala sambil mengerutkan dahi. Malah dia sendiri berasa pelik dengan apa yang dialami sebentar tadi. Kalau ikutkan logik akal, memang tak mungkin mereka mampu sampai seawal ini. 2 jam dari KL ke Malim Nawar Perak. Hei, memang mustahil. Waktu Alimi dan Hanif untuk memikirkan tentang keadaan yang baru mereka alami itu, tiba-tiba muncul sepupu arwah dari dalam rumah bertanyakan tentang kakak dan abang arwah yang sama-sama bertolak dari Kuala Lumpur sebentar tadi. Alimi segera memberitahu. Memang tadi mereka bertolak bersama-sama ketika keluar dari pekarangan hospital. Tapi ketika masuk saja ke lebuh raya, terus mereka sudah tidak dapat dikesan. Sangka Alimi, kakak dan abang arwah sudah sampai awal di kampung kerana sepanjang perjalanan tadi, jalan raya cukup lengang. Sepupu arwah yang bernama Jidin itu menggaru-garu kepalanya yang tak gatal. Dia mengeluarkan telefon bimbit dari poket seluar. Kemudian ligat jarinya mendial nombor sebelum telefon tersebut dilekapkan ke telinganya. Selang beberapa saat selepas itu, terdengar dia memberi salam. Hanif dan Alimi hanya memerhatikan saja gelagat Jidin. Mereka berdua juga ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada abang dan kakak arwah. Tidak sampai seminit kemudian, Jidin mematikan telefon bimbitnya seraya memandang ke arah mereka berdua. Kakak dan abang arwah tu tersangkut jam dekat 3 jam dah. Dia kata dah lah jam teruk daripada hospital besar ke lebuh raya. Lepas tu sekarang ni dia orang tersangkut dekat 2 jam dah dekat kawasan restoran jejantas Sungai Buloh tu, kata Jidin sambil matanya memandang tepat ke arah Hanif dan Alimi. Mereka berdua terdiam tanpa mampu mengungkapkan sebarang kata. Diorang kata memang sejak dari hospital tadi diikut belakang van korang. Tapi lepas je korang ambil tiket tol, terus korang berdesuk hilang, tak dapat dikesan lagi, kata Jidin lagi menyambung kata-katanya. Hanif dan Alimi berpandangan. Pelik benar apa yang diperkatakan oleh kakak dan abang arwah kerana setahu mereka jalan raya cukup lengang. Jadi di manakah silapnya? Mereka ni tak terserempak langsung dengan kesesakan, baik selepas keluar dari hospital maupun selepas mengambil tiket di Plaza Tol Jalan Duta. Kenderaan kakak dan abang arwah mengikuti rapat dari belakang. Jadi kalau ikut logik, mereka pun tidak akan terperangkap dalam kesesakan. Jawapan itu tidak mampu untuk Hanif dan Alimi berikan. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui setiap cerita mereka sebentar tadi. Memang hairan bin ajaib. Puas mereka fikir bagaimana perkara sebegitu boleh terjadi, namun tidak ditemui jawapannya. Kakak dan abang arwah mati-mati mengatakan jalan sesak teruk sehingga mereka tersangkut hampir 3 jam lamanya. Namun bagi Hanif dan Alimi pula, perjalanan tadi cukup lancar dan selesa tanpa sebarang masalah hingga mereka pula yang hairan kenapa kenderaan di jalan raya ketika itu boleh dibilang dengan jari. Namun setelah difikirkan semula, mereka berdua faham dan mengerti. Pasti setiap yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya. Sejujurnya, Allah SWT ingin menunjukkan kepada mereka di mana jenazah yang mereka bawa itu mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Mungkin itu adalah antara bahagian yang arwah perolehi daripada Allah SWT tentang setiap kebaikan yang pernah dilakukannya di dunia sebelum ini. Hanif dan Alimi termenung panjang. Dalam fikiran mereka, masing-masing mengakui betapa beruntungnya arwah kerana diberi layanan sebegitu oleh Allah SWT.